Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم افتح لنا قلوبنا في طلب العلم وارزقنا الإخلاص فيه والعمل به والنشر به حتى يأتينا اليقين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل ما بعد والحمد لله. Pembacaan daripada kitab Kiamat hampir tiba. Hadis yang ketujuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi sa'iri salafi salihin fid darain amin ya rabbal alamin. Hadis yang ketujuh kata di sini golongan yang sentiasa menang. Golongan yang sentiasa menang. Maksud daripada hadis artinya daripada Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sentiasa ada di kalangan umatku. Sentiasa ada di kalangan umatku ini golongan yang sentiasa menang dalam perjuangan mereka. Hingga sampailah pada suatu waktu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka sentiasa menang. Atau kama qala riwayat Bukhari. Apa keterangannya? Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan umat Islam ini umat yang terakhir sekali. Yang ini umat Nabi lah, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ni lah umat yang terakhir lah. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berjanji akan memelihara kitabnya yakni Al-Quran dan berjanji untuk melahirkan generasi demi generasi yang akan memikul tugas dakwah supaya golongan mukminin sentiasa wujud di atas permukaan bumi ini. Sekiranya kita meneliti sejarah umat Islam mulai zaman permulaan perkembangannya Islam hingga ke hari ini, kita akan mendapati bahawa umat Islam telah teruji di sepanjang sejarah dengan ujian yang pelbagai dan berat-berat. Islam memang akan sentiasa diuji. Pada diri individu Islam itu sendiri sentiasa diuji dengan lonjakan daripada nafsu. Diri kita sendiri sebagai umat Islam atas individu pun sentiasa diuji. Diuji dengan nafsu, diuji dengan ibadah, diuji dengan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujian itu bermula dengan tentangan golongan musyrikin di Mekah dan seterusnya tentangan golongan munafikin Yahudi dan Nasrani di Madinah. Ini sejarah kembangan Islam. Pun begitu,
mungkin secara individu juga kita tidak rasalah penentangan tu secara khusus. Tetapi perlu diambil perhatian, kita sentiasa sedang berlawan dengan ujian untuk meraih redha Allah, ujian untuk memperolehi syurga Allah. Kemudian timbul pula gerakan riddah. Ini riddah ni murtad, na'udzubillah min dzalik. Orang yang keluar daripada Islam, majusi yang berselimutkan Islam, golongan batiniyah, pengaruh falsafah dan pemikiran Yunani, serangan bangsa Mongol dan bangsa Tatar yang menghancurkan peradaban Islam di Baghdad pada pertengahan abad ke-7 Hijriah. Ini sejarah. Begitu pula halnya dengan pembantaian terhadap kaum muslimin ketika jatuhnya kerajaan Islam di Andalus, ini di Spanyol, dan seterusnya disambung dengan pengaruh pemikiran imperialis Barat terhadap dunia Islam. Gerakan Zionis Yahudi dan misioneri Nasrani yang mempunyai peralatan yang canggih. Seterusnya ada pula serangan dari segi pemikiran, kebudayaan, cara hidup dan sebagainya. Ini antara elemen utama ujian, serangan ke atas umat Islam setelah beberapa serangan secara zahir seolah-olah dilihat oleh kaum kufar, orang yang kufur, kaum kafir terhadap umat Islam nampak seolah-olah tidak berapa berjaya. Maka mereka melakukan serangan pemikiran. Dan serangan pemikiran ini nampaknya lebih berbaloi dan nampaknya lebih berhasil. Dan kita terpaksa akui bahawasanya serangan dalam bentuk pemikiran dari kaum kafir ini terhadap umat Islam seolah-olah seakan-akan sudah mencapai kepada kejayaan, mencapai matlamat mereka lah untuk menjatuhkan Islam melalui serangan mentaliti . Dan tu kita kena perkukuhkan iman kita, kerana iman itulah salah satu daripada asbab untuk memperkukuhkan minda fikiran akal kita. Walaupun ujian-ujian yang sangat berat ini telah melanda umat Islam di sepanjang sejarah, namun mereka masih wujud dan memiliki identiti serta peranan yang hebat dalam peta dunia pada hari ini. Memang. Tapi hadis ini merupakan satu harapan bagi umat Islam lah. Antara yang dimaksudkan dengan kemenangan itu adalah orang beriman dan Islam itu sentiasa dibantu oleh Allah. Orang yang benar-benar melaksanakan Islam dan memperkukuhkan iman dia, orang ini sentiasa dibantu oleh Allah. Walau zahir nampak susah, walau zahir nampak terseksa, tetapi yang penting tetap beriman kepada Allah, kukuh imannya kepada Allah, teguh imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak dinafikan ada di kalangan umat Islam sekarang ini yang tidak mempedulikan tentang hal-hal keagamaan. Yang ni memang kita tak dapat nak nafikan lah. Mungkin suatu ketika kitalah salah seorang daripada orang yang tak berapa endah, tak berapa kisah dengan agama. Asal tutup kepala sikit, kira Islam. Asal ambil wuduk, semayang, kira Islam. Asal baca bismillah sebelum makan, Islam. Mungkin, tapi alhamdulillah sedikit demi sedikit Allah telah pun memberi kepada kita kekuatan untuk
Kita melaksanakan Islam itu sedikit demi sedikit untuk memperkukuhkan iman kita, insya-Allah. Moga-moga terus terpelihara lah iman kita ini dan kekal di dalam Islam sehingga akhir hayat kita. Dia tak dapat dinafikan. Zaman di kalangan umat Islam zaman sekarang ni ramai yang belum lagi mengambil kisah tentang agama. Seolah-olah merasa selesa dengan Islam dan kekal dalam Islam sehingga dia mati. Oh, jangan. Jangan sampai kita rasa kita ni Islam dan akan kekal di dalam Islam. Batu kena pelihara. Ya Islam, tapi bila iman sudah tiada, dia tidak lagi Islam. Namun masih banyak di kalangan mereka, masyarakat Islam zaman sekarang ni, golongan yang bersungguh-sungguh untuk mempelajari ilmu agama dan berjanji setia untuk memperjuangkan agama. Moga-moga kita termasuklah. Begitu juga halnya walaupun banyak di kalangan umat Islam yang telah hancur akhlaknya, namun masih banyak lagi di kalangan mereka golongan yang berakhlak tinggi dan berbudi pekerti yang luhur. Baik bukan jaminan. Sekiranya baik itu hanya timbangan manusia. Kalau dengan Allah masih jahat. Kita guna perkataan jahat, kasar sikit lah. Macam nak kata baik tadi tu. Ataupun buruk lah. Baik yang lawannya buruk. Kalau baik pada timbangan manusia, kita takut pada timbangan Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi buruk. Baik pada timbangan manusia, perlu kita risau, perlu kita takut kalau di sisi Allah Subhanahu Wa Taala masih dipandang jahat. Tak kacau orang, tak usik orang, tak ambil harta orang. Tapi kalau tak solat, kalau tak tutup aurat, mungkin itu menjadi sebab penghalang kebaikan dan dipandang sebagai kebaikan, terhalang sebagai pandangan kebaikan kerana masih lagi tidak baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik satu sudut, ada tidak baik pada satu sudut. Dan kita takut baik yang kita buat itu baik yang bangsa manusia, bangsa makhluk, sesama makhluk. Tapi rupanya aturan dengan Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi buruk. Itu yang kita bimbang sepatutnya. Kita kena bimbang yang tu. Biarpun syiar-syiar Islam diinjak-injak di beberapa buah tempat, namun di tempat lain syiar-syiar Islam masih lagi gagah dan teguh. Ya, di satu tempat ada saudara-saudara kita seugama yang diuji dengan ujian yang pelbagai. Kita tak boleh bersenang lenang. Kita tak tahu dalam takdir Allah Subhanahu Wa Taala apa yang bakal berlaku kepada kita. Walaupun aktivis Islam ditindas dan diseksa di satu tempat, namun di tempat lain mereka masih disanjung dan dihormati. Begitulah seterusnya umat Islam tidak akan lenyap dari permukaan bumi ini sehingga sampai pada suatu yang dikendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pada waktu itu Allah Subhanahu Wa Taala akan mematikan semua orang Islam dengan tiupan angin yang lembut yang datang dari negeri Yaman. Lalu yang tinggal setelah itu hanyalah orang yang jahat, yakni orang kafir. Maka pada waktu itulah kiamat akan terjadi. Kita takut angin tu datang, kita tak mati. Allah. Bermakna bukanlah termasuk dari kalangan orang yang beriman, yang sebenar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang kita bimbang. Kalau pada ketika itu kita ni masih hidup lagi, kita tak boleh nak kata lambat lagi kot. Mana kita tahu? Kita tak tahu.
Justru tu kita kena berusaha lah. Kita kena berusaha untuk menjadi hamba Allah yang termasuk dalam golongan yang mendapat pertolongan Allah. Golongan yang mendapat pertolongan Allah. Untuk mendapat pertolongan Allah ni macam mana? Perlu tunduk patuh taat kepada Allah. Perlu tunduk patuh taat kepada Allah. Dan inilah ujian, antara ujian terbesar dalam diri setiap individu orang Islam, setiap individu yang mengaku sebagai beriman, antara ujiannya ialah untuk tunduk patuh taat kepada Allah. Kita memandang kepada ujian-ujian yang besar yang berlaku di luar daripada diri kita, berlaku di depan mata kita, tapi yang di dalam diri kita yang patut kita tempuhi, yang patut kita lalui, kita takut kita terlupa. Apa dia? Untuk memperjuangkan Islam kita supaya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diangkat sebagai satu kebajikan dan dihitung sebagai seorang yang beriman dengan sebenar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang patut kita ambil perhatian, insya-Allah. Mudah-mudahan ada sedikit pengajaran daripada hadis yang ketujuh yang kita bacakan ini. Jadi kita sambung pula lah hadis yang ke-8. Wallahu alam. Kita tengok sambungan ulang kaji darah daripada risalah darah haid, nifas dan istihadah. Sambungan pada muka surat sambungan pada muka surat 77, sambungan pada muka surat 77 daripada tajuk mutahayyirah berkaitan dengan kaedah tata cara puasa bagi mutahayyirah. Kita telah sebut pada pertemuan yang lepas, pada perbincangan kita yang lepas, sekiranya seorang perempuan itu mengalami kedatangan darah yang berterusan lama berbulan-bulan, dan dia dikategori sebagai mutahayyirah. Mutahayyirah maknanya dia ni dalam keadaan kebingungan yang tidak ingat sama sekali keadaan adat haidnya yang lalu. Mungkin kerana masalah kesihatan yang mengganggu mental dia, dengan sebab penyakit ataupun kemalangan yang membawa kepada hilang ingatan dan seumpamanya, maka setelah sembuh daripada hilang ingatan itu, masih tidak dapat ingat antaranya adat haid yang lepas. Kemudian diuji dengan kedatangan darah yang panjang berbulan-bulan contoh. Maka ketika itu jika darah tersebut berlaku keluar pada bulan puasa, bagaimana kaedah puasa mutahayyirah ini? Itu yang kita bincang pada pertemuan yang lepas. Dan kita ulang sikit, bagi mutahayyirah, kaedah puasa bagi mutahayyirah ada 3 peringkat. Sekiranya darah terus yang keluar pada diri mutahayyirah itu berterusan berbulan-bulan dan menempuh pada bulan Ramadan, bulan puasa. Maknanya pada bulan puasa darahnya masih keluar tidak henti-henti, maka kita kata dia ada 3 kaedah puasa. 3 peringkat puasa, bukan 3 kaedah, maaf. 3 peringkat puasa. Okey. 3 peringkat puasa. Yang pertama kita bagi tahu, yang pertama puasa 30 hari Ramadan. Puasa 30 hari Ramadan. Yang kedua, puasa lagi 30 hari selepas
Ramadan. Yang ketiga, puasa 6 hari dalam tempoh 18 hari. Dapat yang kita dah sebut pada semua lepas. Maksudnya perempuan ni dia datang darah tak henti-henti. Panjang, lama darah dia keluar. Berbetulan waktu darah yang sedang keluar itu menempuh pada bulan Ramadan. Maka macam mana nak buat? Bermula daripada 1 Ramadan dia wajib puasa. Puasa 1 hingga 30 Ramadan. Puasa 1 hingga 30 Ramadan. Tak? Daripada puasa 1 hingga 30 Ramadan ni, yang diyakini sah hanyalah 14 hari saja. 14 hari saja. Kenapa sah 14 hari? Okey. Dia tak ingat mutahayyirah ni, dia tak ingat adat dia yang lepas. Dia tak tahu pasal sejarah haid dia yang lalu. Tu panggil mutahayyirah. Tu panggil mutahayyirah. Kalau tak pernah beradat baru pertama kali datang, dia tak jadi mutahayyirah. Ini cerita dah pernah beradat. Tetapi tak ingat apa-apa dah pasal adat dia yang lepas. Tiba-tiba datang darah yang berterusan lama, menempuh bulan Ramadan. Maka bila masuk 1 Ramadan dia kena puasa lah. Daripada 30 hari yang dia puasa ni, hanya 14 hari saja yang sah. Kenapa? Kerana kalaulah, pasal dia tak tahu kan dia mutahayyirah, boleh jadi 1 Ramadan tu siang hari dia mula datang haid. Pasal dia mutahayyirah, kita nak hukum dia haid bermula berapa hari ke berapa pun kita tak tahu. Jadi mungkin darah dia mula haid pada 1 Ramadan siang hari. Kalau 1 Ramadan siang hari, 2 Ramadan baru dikira sehari. Tetapi dah 2 Ramadan berlalu. Walau 1 hari. 3 Ramadan baru kira 2 hari. Tapi dah 3 Ramadan berlalu, 3 siang. Maka kalau 16 Ramadan bersamaan dengan 15 hari. Maksima bagi haid 15 hari. Maka kalau kita ambil maksima haid 15 hari, dia akan menempuh 16 siang Ramadan. Maka berbaki 14 hari saja yang yakin sah. Boleh faham? Itu maksud dia. Kenapa daripada 30 hari ni puasa, 14 hari saja yang diyakini sah. Kemudian habis Ramadan, kalau darah dia masih lagi berterusan, tak henti-henti lagi, bersambung daripada 30 Ramadan tu bersambung lagi. 1 Syawal dia tak puasa. Pasal tak boleh puasa. Okay. Habis daripada Ramadan, darah masih berterusan. Kalau masih berterusan, maka dia kena puasa lagi 30 hari. Berterusan juga. Sama juga 14 hari yang yakin sah. Itu peringkat kedua. Baru 28 hari. 14 campur 14, 28 hari. Maka berbaki lagi 2 hari. Kerana sebulan Ramadan, kita mengambil kira 30 hari. Takat ni jelas dulu tak? Bang, ambil air masak. Okey. Sekarang, dia ada hutang lagi 2 hari. Ni yang kita nak sambung ni. Okey.
Kaedah yang ini peringkat ketiga untuk dapat baki lagi 2 hari yang tak cukup daripada puasa dia. Iaitu puasa 6 hari dalam tempoh 18 hari, muka surat 76. Okey, yang ni kita nak sambung. Contoh 53 itu. Jelas? Contoh 53, untuk dapatkan lagi 2 hari, dia kena puasa 6 hari. Dalam tempoh 18 hari. Okey. Puasa yang macam mana? Puasa 3 hari yang pertama dan 3 hari yang terakhir daripada 18 hari. 3 hari yang pertama dan 3 hari yang terakhir daripada 18 hari. Maknanya hari 1, 2, 3, dia dah siap-siap 18 hari tu, dia dah kira dah, okey. 1, 2, 3 yang pertama daripada 18 hari, 1, 2, 16, 17, 18. 3 hari yang terakhir. Ini sekiranya darah masih berterusan lagi, tak henti-henti lagi daripada awal Ramadan dulu. Boleh faham? Okey. Maka di sini kita akan dapati jika haidnya bermula pada hari pertama daripada 18 hari itu, maka 15 hari maksimal haid akan sampai hari ke-16, iaitu puasa yang keempat. 1, 2, 3, 4, 5, 6 hari. Kalau hari pertama itu mula datang haid, mutahayyirah ni kalau mula hukum haid daripada hari pertama dia puasa daripada 18 hari itu, bermakna sampai hari ke-16, iaitu puasa yang keempat. Maka sahlah puasa yang kelima dan ke-6. Sekiranya hukum haidnya bermula pada hari kedua, bermakna dia akan haid sehingga puasa yang kelima. Maka sahlah puasa pertama dan yang ke-6. Sekiranya hukum haidnya bermula pada hari ketiga dia puasa sehingga hari ke-6 dia puasa, iaitu hari terakhir, hari ke-18 tu, maka sahlah puasa pertama dan kedua. Mengambil kira maksimal haid 15 hari, 15 malam. Jelas? 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 Okey? Muka surat 77 dalam masalah puasa. Daripada 18 hari ini, yang diyakini sah hanya 2 hari sahaja. Setelah dicampur, 14 hari sah dari 30 hari yang pertama dan 14 hari sah dari 30 hari yang kedua, maka jumlahnya mencukupi 30 hari puasa. Yang peringkat pertama, puasa penuh 30 hari, yakin sah 14 hari. Peringkat kedua, puasa lagi 30 hari, yakin sah 14 hari, jadi 28. Dan peringkat ketiga ini untuk melengkapkan 2 hari lagi baki, maka inilah kaedah mutahayyirah. Perlu melaksanakan puasanya. Okey. Hari keempat sama 15 tak payah puasa. Hari pertama, kedua, ketiga daripada 18 tu saja. Keempat, 5, 6, 7 ni tak payah puasa.
Lepas tu lagi hari ke-16 pula puasa. 16, 17, 18. Tak payah puasa. 6 hari saja. 6 hari tu mana 3 yang awal, 3 yang hujung daripada 18 hari untuk peringkat ketiga. Dia kena pilih kalau darah dia masih keluar berterusan. Tapi kalau tiba-tiba darah dia berhenti, berhenti tak apalah, puasa je lah bila-bila. 2 hari berturut-turut, habislah, dapatlah. Bila dah berhenti maknanya kembali kepada normal lah pula. Habis tu, adat haid dia nak kira berapa hari? 15 hari. Saya waktu dia mutahayyirah, kita ambil hukum 15 hari. Maksimal. Jelas? Setelah beberapa bulan keluar darah berterusan, tiba-tiba berhenti darah dia. Bila berhenti darah dia, maka dia habislah mutahayyirah dia. Bila habis mutahayyirah dia, bila-bila nanti datang darah pula, dia berpegang bahawa adat dia yang terkini ialah 15 hari. Jelas? Selesai. Setakat ni. Jelas? 3 peringkat tu kena semua. Ni peringkat pertama, peringkat kedua, peringkat ketiga. Maksudnya peringkat pertama tu, dia kena puasa. Bila masuk je bulan Ramadan, darah dia masih keluar berterusan tak berhenti-henti. Pada ketika itu, dia bulan Ramadan tu, sepanjang Ramadan, dia kena puasa 30 hari. Itu peringkat pertama. Tapi yang sah hanya 14 hari. Dia ada hutang lagi 16 hari. Lepas tu, habis daripada Ramadan, dia kena puasa lagi 30 hari berturut-turut lagi sekali. Peringkat kedua. Lepas raya tu. Lepas raya sehari dua tu, dia kalau darah masih lagi keluar tak henti-henti, bersambung daripada Ramadan hari tu, maka dia kena puasa lagi sekali. Peringkat kedua, 30 hari berturut-turut, sepanjang tempoh darah sedang keluar. Puasa lagi 30 hari. Dapat lagi 14 hari yakin sah. Campur dengan yang pertama punya peringkat pertama bulan Ramadan 30 hari tu, dapat 14 hari yakin sah. 30 hari peringkat kedua pula, 14 hari lagi, jadi 28. Kurang lagi 2 hari. Peringkat ketiga yang ni. Dia kena buat dalam tempoh 18 hari, puasa 6 hari. Iaitu 3 hari pertama, 3 hari terakhir. Jelas? Jelas? Satu Syawal tak boleh. Satu Syawal haram puasa. Satu Syawal macam mana pun dia kena raya. Okey. Okey? Azlina Ahmad, satu Syawal tak boleh puasa. Lepas tu hari kedua, Syawal yang kedua baru dia start sambung yang 30 hari peringkat kedua. Kalau Ramadan ada 29 hari, sekejap lagi kita sebut. Ni kita cerita yang Ramadan 30. Okey? Siti Aisyah. Sekejap lagi kita ada depan tu nak masuk dah lepas ni. Tapi tak apalah, dah ni kita kata hold kejap. Okey. Peringkat ketiga tu tak boleh kalau puasa 6 hari direct. Tak boleh kerana takkan dapat 2 hari. Takkan dapat 2 hari tu. Puasa pusingan yang kedua lepas raya 30 hari untuk dapatkan 14 hari. Dan tambah lagi 2 hari selepas tu sekiranya darah berterusan. Ini semua adalah untuk mencukupkan jumlah ayat ni keterangan. Betul. Untuk dapat 2 hari lagi tu peringkat ketiga. Kaedah peringkat ketiga ni. Mesti dengan kaedah peringkat ketiga ini.
Mesti dengan kaedah peringkat ketiga ini. Kerana mengambil kira dia mutahayyirah. Boleh jadi hari tu hari dia berhenti haid, boleh jadi hari tu hari dia mula datang haid. Jadi kita pun tak tahu. Kita mengambil kira pada hari dia bermula puasa merupakan hari yang kemungkinan dia baru datang haid. Maka kalau dia mula puasa pada hari pertama, kalau 15 hari hukum haid dia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Sampai kepada puasa yang ketiga pada hari yang ke-16 tu. Puasa keempat pada hari yang ke-16. Dan tentu puasa kelima ke-6 ni sah. Kalau dia puasa 6 hari direct, bermakna kalau bermula haid dia pada hari pertama, semua ni masih dalam haid. Tak dapat lah. Jelas dulu. Jelas dulu tak? Okey. Jasiza Jailani. Peringkat ketiga tu, dia, kalau dia buat 6 hari direct, tak dapat lah. Okey. Baik. Tengok perenggan kedua, muka surat 77. Jika terbatal sehari daripada 6 hari dalam tempoh 18 hari tersebut. 18 hari yang peringkat ketiga ni lah. Maka untuk mendapatkan sehari puasa adalah seperti kaedah berikut. Kalau di sini peringkat ketiga ni ada terbatal salah satu. Mungkin puasa ketiga dia terbatal ke, tak larat sangat ke, makan ke apa ke. Atau di mana-mana salah satu daripada 6 hari yang dia puasa untuk peringkat ketiga ni batal. Bila batal dia kurang sehari lagi, nak kena qada pula lagi sehari. Nak dapat bagi cukup 30 tu. Macam mana nak bagi dapat lagi sehari tu, nak bagi cukup 30? Kaedah dia ialah dalam tempoh 17 hari pula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dalam tempoh 17 hari, dia puasa pada hari pertama, tak puasa pada hari kedua, puasa pula pada hari ketiga, puasa pula pada hari ke-17. Tak? Macam dah keluar bintang. Eloklah bulan terang memanglah. Bintang keluar. InsyaAllah faham lah nanti tu. Okey. Ni untuk dapat sehari. Kalau haid dia bermula pada hari pertama yang dia puasa, mesti 15 hari tu jatuh pada hari ke-16. Maka sahlah puasa yang terakhir pada hari ke-17. Okey. Jika puasa ni haid dia mula datang pada hari ketiga yang dia puasa. Hari ketiga untuk puasa yang kedua je. Mestilah haid dia berhenti pada hari ke-19. Maka sahlah puasa pertama. Dapatlah sehari. Okey. Jelas? Kalau haid dia bermula pada puasa yang terakhir pada 17, dia akan berhenti di mana? Dia akan berhenti di sini. Pusing sana, pusing sana. Pusing sana. Pusing sana. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 1, 2. Yang ketiga ni sah. Pusing kat sana. Ni biasa tak ada boleh pusing sana. Patah balik kot ni. Faham tak? Okey, jelas dulu. Tarikh puasa untuk 2 dan 3 kita sendiri yang tentukan. Ya, kita sendiri yang tentukan.
sekiranya darah masih keluar. Tapi tak boleh lah kita kata tak apalah, tunggulah dulu. Tak boleh lah. Ni cerita kalau darah duk keluar lagi tak henti-henti ni. Ulang balik yang mana? Muhammad Hassan ulang balik yang mana? Ulang balik kaedah sekiranya terbatal pada peringkat ketiga nah. Okey. Sekiranya untuk mutahayyirah yang dia terbatal sehari daripada peringkat ketiga ini, maka dia kurang sehari, nak dapat sehari pula tu macam mana kaedah puasa dia? Kalau dia nak ulang balik yang ni pun tak apa. Kalau dia nak ulang kaedah yang peringkat ketiga untuk dapatkan sehari je, tak apa, dia buat macam ni. Yang yakin sah tentu 2 hari, yang diperlukan sehari saja lagi. Dapatlah sehari tu. Tapi kalau tak mau buat yang ni, macam susah pula, 1, 2, 3, lepas tu ujung lagi 3. Oh, susah. Banyak sangat nak puasa. Ambil yang kaedah untuk dapatkan sehari. Kaedah untuk dapatkan sehari, dalam tempoh 17 hari, puasa pada hari pertama. Tak puasa pada hari kedua. Puasa pada hari ketiga. Tak puasa sampai hari ke-16, puasa pula hari ke-17. Jelas dulu. Okey. Tak. Kalaulah ditakdirkan di sisi Allah pada hari pertama daripada 17 hari tu yang dia puasa tu merupakan hari permulaan haidnya, tentulah 15 hari maksimum haid itu sehingga hari ke-16. Maka sahlah puasa yang terakhir pada hari ke-17 tu. Hari ketiga tu. Puasa ketiga pada hari ke-17. Jika ditakdirkan di sisi Allah haidnya bermula pada puasa kedua di hari yang ketiga, tentulah 15 hari itu jatuh pada hari ke-19. Tak masuk cerita. Kalau pasal tentu dia yang pertama ni sah. Dapat sehari dah. Jika ditakdirkan di sisi Allah bermula pada 17 ini rupanya haid dia di sisi Allah. Kalau 15 hari sampai hari ke mana? 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 1, 2. 1, 2. Oh, yang ni, dia puasa ni, sah tak? Sah dapat? Maknanya yang ni, yang sah ni, yang pasal dia dah pusing 1 round lagi ya. Ustaz, kita period keluar je berterusan, bolehkah kita buang rahim? Allah kata cara dengan doktor. Berdosa ke Ustaz? Kalau dengan sebab berlaku kemudaratan sekiranya tidak dibuang atas pandangan ahli kibrah, ahli perubatan itulah, maka haruslah buang. Ataupun boleh jadi wajib buang. Kalau boleh memudaratkan nyawa. Okey. Tapi kalau semata-mata mutahayyirah sahaja, berterusan saja, boleh dihentikan dengan makan ubat, berhentilah makan ubat. Jelas dulu. Tengok kat situ. Sekejap kita tengok. Jadi soalan sahabat kita tadi, soalan Siti Aisyah juga rasanya tadi. Macam mana nak dapat sehari tadi kan? Begitulah. Guna kaedah ni ya. Kalau Ramadan tu 29 hari saja. Peringkat ketiga dia terus buat yang ni. Dia tak buat yang ni. Kerana tadi 14 campur 14, peringkat pertama kedua dah dapat 28 hari kan. Rupanya kat masa tahun itu, Ramadan cuma 29 hari. Peringkat ketiga dia tak pakai. Dia pakai terus yang ni ya. Yang nak dapat sehari ni. Jelas dulu.
Okey. Yang kurang sehari tu kiraan dia tetap kena ambil 17 hari lah ya Ustaz. Itu yang paling senang. Ada lagi. Ada lagi kaedah, banyak lagi kaedah lah. Banyak lagi kaedah. Saya tak masukkan dalam tu pasal memang susah nak buat. Memang susah nak buat. Pusingan ketiga ada dua kaedah ya Ustaz. Bukan pusingan ketiga ada dua kaedah. Iyalah dua kaedah tu kalau 30 hari kaedah ketiga buat yang ni lah. Kalau 29 hari baru pakai yang ni. Yang nak dapatkan sehari. Pasal tadi yang pertama dan kedua tu dah dapat 28. Kalau Ramadan tu 30, peringkat ketiga mesti kena yang ni lah. Yang 6 hari ni. Baru dapat 2 hari. Tapi kalau Ramadan 29 saja, peringkat pertama, kedua tetap kena buat. Cuma peringkat ketiga, tak payahlah buat yang ni. Pasal yang ni untuk 2 hari. Buat yang ni. Nak dapat sehari je lagi. Sudah begitu. Faham? Ini kaedah paling mudah untuk sehari tu. Yang kurang sehari tu. Kaedah paling mudah. Nak? Boleh faham? Kaedah paling mudah yang ni. Ada banyak kaedah. Nak? Puasa hari ke-9. Nak? Lepas tu berhenti hari 10, 11, 12, 13, 14 tak payah puasa. Puasa pula hari ke-15. 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25 tak payah puasa. Puasa pula hari ke-6. Hari ke-26. Payah, susah. Atau puasa pada hari ke-17. Dia kena kira. Susah. Jadi saya tak payah pening kepala. Yang ni kaedah paling senang. Bukan tak ada. Siapa yang tanya tadi ya? Zaris Sufiah Ahmad. Ada kaedah lain tapi susah. Yang lain semua susah. Susah. Jadi tak payah pilih yang susah-susah. Ambil yang ni saja. Jelas tak dulu? Ya, kaedah puasa ini untuk mutahayyirah yang darah dia berbulan-bulan tak berhenti. Tapi kalau takat sebulan je, 30 hari, 35 hari, tak kena pada bulan Ramadan, tak ada lah kisah yang ni. Cuma kita cerita ni kokotlah berlaku keluar darah berterusan, mutahayyirah pula tu, betulan Ramadan pula tu, lepas tu berbulan-bulan pula Allah nak uji. Jadi korang-korang tahulah kaedah dia. Jelas, tengok perenggan bawah tu lagi. Muka surat 77. Atau sah juga jika dia mengulangi kaedah ketiga untuk mendapatkan sehari puasa. Kalaulah dia nak dapatkan sehari puasa, tapi dia guna kaedah yang ni, puasa 6 hari, tak apalah. Walaupun yang dia dapat nanti 2 hari, yang diperlukan sehari, tapi boleh juga. Tapi lebihlah puasa dia. Pasal nak dapat sehari saja. Sebab kita cerita boleh lah. Sambung lagi. Muka surat 77 tu. Kaedah puasa yang tersebut di atas adalah berkait dengan mustahadah, mutahayyirah yang ingat adat haidnya yang lalu pada siang hari, atau bagi mustahadah, mutahayyirah yang tidak ingat sama sekali adat haidnya. Okey. Kaedah peringkat ketiga dan peringkat keempat lah kita kata, kalau terbatal untuk dapat sehari. Peringkat ketiga dan peringkat mendapatkan sehari ini bagi mutahayyirah yang dia ingat dia dulu kalau haid mesti siang hari, ataupun yang lupa sama sekali adat dia. Jadi inilah. Jika mustahadah
Mutahayyirah yang ingat adat haidnya pada malam hari, maka dia cuma melaksanakan kaedah puasa pertama dan kedua sahaja, iaitu berpuasa 30 hari penuh Ramadan dan puasa 30 hari berturut-turut setelah Ramadan. Okey. Kalaulah mutahayyirah tu, dia tak ingat berapa hari adat dia tak ingat awal bulan ke tengah bulan ke apa, tak ingat. Yang dia ingat, kalau tak silap saya dulu kalau datang haid mesti bermula pada malam hari. Kalau itu yang kalau itu yang dia ingat, maka kalau berlaku darah berterusan pada bulan Ramadan, dia cuma puasa peringkat pertama 1 hingga 30 Ramadan. Kemudian puasa peringkat kedua lagi 30 hari selepas Ramadan. Sebab apa? Sebab dia ingat yang haid dia biasa datang malam hari. Kalau biasa datang malam hari, bila dia puasa 1 Ramadan, siang hari, tak? Malam hari Ramadan sekali baru haid. Baru haid. Pada hari kedua Ramadan, malam je lagi baru kira 1. Malam hari baru kira 1. Siang tadi satu Ramadan sah tak puasa dia? Sah. Tetap juga sampai 16 Ramadan kan? Tetap tak sampai 16 Ramadan kan? 16 Ramadan malam. Tapi 1 Ramadan sah. Maka dia dapat 15 hari. Kalau berbeza tadi, siang hari 1 Ramadan tak sah dah. Tetap sampai 16 Ramadan siang. Tapi kalau bermula malam hari, siang Ramadan 1 Ramadan sah puasa. Sampai 16 Ramadan malam, 16 siang tentu tak sah. Tetap juga sampai 16 Ramadan. Tapi 1 Ramadan siang ni sah. Maka dapat 15 hari. Jelas? 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 Kalau misalan wanita mutahayyirah beristihadah sebulan, hanya Ramadan saja, lepas tu dia normal balik. Bagaimana dia nak puasa 30 hari berturut-turut sebab dia dah ada haidnya, Ustaz? Kalau 30 hari Ramadan jadi ada masalah, selepas daripada tu dia qada yang baki lah. 30 hari Ramadan tu dia ada masalah. Okey, kalau dia tak ingat apa-apa, kita kata sah yakin haid dia 14 hari. Maka lepas habis Ramadan, lepas raya dapat makan lemang, rendang apa semua, ketupat apa semua, nasi impit apa, hilang dah dia punya mutahayyirah, darah pun berhenti. Alhamdulillah. Maka dia qada lagi 16 hari lah bila-bila. Faham? Azlina Ahmad. Jelas? 30 hari itu untuk 2 bulan saja. 2 bulan 30 tu dapat 28 hari jumlah dia. Tu kena buat kaedah ketiga tadi tu. Jelas, alhamdulillah. Faham tak? Faham. Betul ke? Ulang tengok. Keluar darah berterusan. Jadi dia berterusan tu dia ada kat bulan puasa. Bulan puasa tu, waktu bulan puasa tu dia kena puasa 30 hari. Yang yakin suci 14 hari je. Jadi lepas habis puasa tu, raya tu sehari. Lepas tu, lepas raya tu dia kena puasa lagi 30 hari berterusan. Tapi yakin yakin
Lepas tu dia kena buat kaedah ketiga, puasa 6 hari. Puasa 3 hari pertama dengan 3 hari terakhir. Daripada berapa hari? Daripada 18 hari. Jadi, kalau dia puasa 3 hari pertama tu, betul haid dia kena hari pertama akan berhenti kat hari ke-16. Lepas tu kalau hari kedua berhenti kat hari kedua. Okey. Ni saya tanya ke anak sulung ni, umur 15, takut-takutlah dia datang ke apa, mutahayyirah. Tapi dia lelaki. Kan? Tapi dia lelaki. Tak apalah. Tengok dia faham ke tak faham. Masya Allah, malam ni baru jelas faham tentang puasa mutahayyirah. Alhamdulillah. Tahniah lah kalau faham. Terima kasih pada Allah lah. Doktor. Alhamdulillah. Masa kelas ni faham nak praktikal kau kepala. Jangan minta praktikal bab istihadah ni. Tambah-tambah mutahayyirah ni. Nak jadi ke? Nak jadi? Nak rasa untuk buat praktikal? Oh, jangan. Hai. Ustaz, kalau dia puasa yang lagi 14 hari tu, pada 4-5 bulan lepas Ramadan, boleh juga ke? Boleh je. Nak? Boleh je. Tapi kalau waktu tu darah masih berterusan, tetap kaedah yang sama lah. Mesti dapatkan 30 hari berterusan jugalah puasa. Kan? Tapi kalau dia dia gantung dulu kan. Tapi dengan syarat sebelum sampai Ramadan berikutnya lah kan. Jadi dia pun open house, sambung dengan raya haji apa bagai. Tak buat lagi. Kalau fardu takdir berhenti darah dia, alhamdulillah, dia tak perlulah puasa 30 hari direct dah. Nak puasa berapa yang kurang je lah kan. Dan boleh skip. Tapi kalau masih darah keluar tak berhenti-henti juga fardu takdir, pasal saya pernah ada pengalaman satu wanita ni, saya pun tak kenal dia, saya tak pernah jumpa dia, melalui telefon, mesej saja. Ada sekali, 2 kali kot dia call. Pasal tak faham, kita jawab dengan mesej tu. Tapi lama dah. Tahun 2017 dulu. Saya mula mengajak bab darah ni, guna kitab untuk mubidadari, kitab guru lah. Baba Asyik yang semak risalah darah kita ni, yang buat kata penghantar ni. Wanita ni, Masya Allah, Allah uji dia. Waktu dia berhubung dengan saya tu, mana dapat nombor telefon, Wallahualam lah, mungkin dia ada dalam kuliah ke apa masa tu. Dia 3 tahun dah darah tak henti-henti. 3 tahun dah darah tak henti-henti. Kan? Bukan mutahayyirah lagi dah kita ni. Kebingungan dah. Kan? Nak jadi kegilaan dah. Hampir tak waras. Saya tanya apa pun tak jadi. 3 tahun darah tak henti-henti. Allahu Rabbi. Lagi kesian ke dia. Lah nak buat apa? Suruh dia pergi jumpa doktor, makan ubat. Dia pun tak terfikir. Oh, boleh ke? Dia tak fikir. Nah, tengok perenggan terakhir muka surat 77 tu, tambahan dia kata apa? Permasalahan bagi mutahayyirah boleh diselesaikan dengan cara pengambilan ubat untuk menghentikan pengaliran darah. Boleh? Tak? Sekiranya tidak mendatangkan kemudaratan. Tulis di situ, tambah sikit kemudaratan. Tapi kalau doktor kata, kalau kamu nak berhentikan darah ni, kamu makan ubat juga, mudarat badan kamu. Dia makan juga ubat. Sah, tak ada masalah. Cuma dia berdosa atas memudaratkan. Faham tu nah? Yang penting jangan kita kata kalau makan ubat tapi mudarat maka tidak sah. Tak. Bila berhenti darah ke tak mudarat tak mudarat dia sah. Bab mudarat tu cerita lain, haram, berdosa. Tapi bila berhenti darah tu sah lah.
Cerita dia boleh lah nak guna ubat. Cuma untuk tidak jadi berdosa kerana haram makan ubat tu, pastikan tidak mudarat. Maksud dia begitu. Jadi kalau dia rasa darah dia sampai 25 hari, dah pelik sangat ni. Tak? Masuk hari ke-30, pergilah jumpa doktor. Tanya tengok, cek tengok boleh makan ubat tak ni? Bagi berhenti darah ni. Janganlah biar lama-lama. Kan? Tapi niat kena betul lah. Kalau doktor kata boleh awak tidak ada masalah, saya cek ni. Kalau makan ubat ni boleh tak mudarat. Ya Allah, aku makan ubat ni, ya Allah, mudah-mudahan dengan izin dan limpah kurniamu, ya Allah, yang berkuasa memberikan penyembuhan, supaya dapat aku melaksanakan ibadah dan melaksanakan hukum hakam ke atas diriku dengan lebih yakin. Okey. Sah tetap sah dia pakai ubat. Mudarat tu cerita haram pasal memudaratkan diri. Sah tetap sah. Jelas dulu. Jelas? Okey, jelas dulu. Tujuan konsak dengan doktor tu supaya tak berlaku kemudaratan. Supaya tak jadi hukum haram lah. Sebab memudaratkan. Okey. Jika wanita yang ambil pil perancang kebanyakannya haid tidak teratur, adakah kes begini? Mereka perlu hentikan makan pil perancang. Sama ada berhenti makan pil perancang ataupun makan ubat berhenti darah. Biasa 18 hari bulan, 19 hari bulan. Dah 7 tahun. 18 dengan 19 hari. 18 dengan 19 hari. Tapi lepas jumpa doktor bagi darah tak berhenti pula 2 bulan. 18-19 hari tu, biasa 18-19 hari, adat berapa hari? Kalau keluar 19 hari tu. Jadi kalau keluar 2 bulan berturut-turut sekalipun, tetap kembali kepada adat. Semasa dalam sewaktu period yang 18 hari, 19 hari tu, pakai adat yang mana? Dia tengok adat yang tu lah. 7 tahun yang lepas sebelum berlaku darah keluar 19 hari, 18 hari, 19 hari, 18 hari tu, biasa adat berapa hari? Jadi bila keluar 18 hari, 19 hari, 18, 19 hari tu, dia kembali kepada adat kan. Mandi pada hari ke-16, kalau adat dia 8 hari, qada lah 7 hari. Begitulah. Kan? Bila ambil je ubat daripada doktor, dah keluar 2 bulan berturut-turut. Daripada hari pertama tu, untuk hari pertama sampai hari ke-16, hari ke-16 mandi, hari tu 8 hari, qada 7 hari. Lepas tu
Terus cukup pusing yang kedua. Haid yang baru. Ngam-ngam hari ke-9 mandi terus ya. Ubat stop darah, ubat terkawal. Ini penjelasan daripada Puan Mazatul Akmal. Puan Mazatul Akmal ni pegawai perubatan lah. Tentunya sahih lah penjelasan beliau. Apa kata dia? Ubat stop darah, ubat terkawal. Nak beli kena macam mana nak baca ni? Aku bahasa orang putih tak apa pandai kan ni. Prescription doktor tulis orang putih lah. Dah awal-awal tu doktor tulis bahasa Melayu. Tulis bahasa Melayu sampai sudah. Ni nak kena baca bahasa orang putih lah dah. Nak beli kena prescription by doktor. Kalau farmasis jual without consultation, boleh kena tindakan tata tertib. Aduh, susah no nak sebut. Aduh. Aduh. Jangan tulis orang putih. Kalau nak tulis orang putih, tulis semua. Jadi saya reti pula. Pasal dia dah campur Melayu tu, ke belakang ekor tu dia susah sikit dah. Tapi kalau daripada awal tulis orang putih, tak ada apa dah. Senang lah sikit. Kan? Cuma takut mereka tak faham lah saya punya baca bahasa orang putih tu pula. Jadi oleh kerana nak jaga maslahat umum supaya mereka pun faham, kena tulis bahasa Melayu je lah. Gurau senda. Dia nak abang ubat tu, ubat terkawal. Patutnya farmasis tak boleh jual lah kalau tak ada saranan daripada doktor. Lebih kurang gitulah kot maksudnya. Pengesahan daripada doktor. Kan? Sebab tu kena dapat apa tu? Pengesahan, dapat penjelasan. Konsak ni apa dia? Senang jawab. Sebab tu kena dapat nasihat doktor dulu. Bila doktor sahkan dan keluar satu surat pengesahan mengatakan sesuai untuk dimiliki dan diguna pakai, maka barulah farmasis boleh jual. Betul begitulah. Itulah kod dia abang. Kan? Okey, baik. Habis ada soalan? Tak sambung lah. Tak mau pening kepala dah. Nanti pula sambung. Nak tengok soalannya. Yang penting bab mutahayyirah ni faham dulu. Nampak gayanya? Mungkinlah. Lepas habis kitab ni, habis buku ni nanti, kita berehat sat beberapa ketika, kita ulang kaji lagi lah kot darah ni. Mungkinlah kalau ada sambutan lah. Dia kadang-kadang benda yang kita dah belajar, kita dah faham, belajar benda yang sama, bab agama ni, dia tambah kepahaman lagi. Walaupun benda yang sama, buku yang sama. Ubat pecah darah tu, ubat keluarkan darah ke doktor? Yang tu tanya doktor. Kalau yang tu tanya ke aku juga. Jadi lain. Tak. Tu yang tu doktor jawab. Tapi kitab ni memang nak habis dah. Nak tak mau memang habis dah. Ingat dalam bulan ni habis dah. Dia macam ni lah. Saya cerita sikit. Saya cerita sikit hala 7.
Mungkin bulan ni anak habislah kitab ni. Kalau tak ada apa-apa masalah. Itu yang pertama. Jadi saya punya perancangan selepas daripada ini, kita tak ada lah terus mula balik kelas haid lagi, tak. Kita rehat sekejap daripada bicara darah. Saya akan buat ulang kaji hukum-hukum tajwid. Saya akan buat ulang kaji hukum-hukum tajwid. Pasal saya dah siap kitab tajwid, jadi saya nak guna buku saya tu lah, ulang kaji tajwid, hukum-hukum tajwid. Lepas tu kejap je hukum-hukum tajwid tu, tak lama. Saya ada buat satu kitab berkaitan ilmu tajwid Quran lah, ringkasan nota-nota tajwid. Lepas habis tajwid tu, kita akan insya-Allah kita akan mengaji, kita relaxkan tension kita dengan pengajian fiqh, makmum, muafiq dan masbuk. Makmum, muafiq dan masbuk. Kitab tu saya sedang buat. Sudah 2/3 siap. Atas saranan guru lah. Guru suruh buat. Saya terjemah alih tulisan dan buat syarah sikit. Nanti kita akan gunalah. Kitab tu insya-Allah kalau berjaya diterbitkan, muafiq dan masbuk. Muafiq masbuk ni penting. Okey, habis muafiq masbuk. Baru kita akan muafiq masbuk ni 4 mazhab. Muafiq masbuk ni 4 mazhab. Jadi saya sedang syarahkan. Doakan moga dianya berjalan lancar. Muafiq masbuk ni 4 mazhab. Induk dia mazhab Syafi'i lah, tapi dia bawa juga pandangan mazhab-mazhab lain. Lepas tu habis muafiq masbuk, baru kita ulang balik kitab darah. Pasal apa? Pasal kitab darah ni saya sedang buat kemas kini, untuk edisi kemas kini. Tapi kalau nak guna balik yang kitab yang ni sekarang ni juga pun tak apa, yang kemas kini tu cuma kita betul balik mana yang tak apa betul, tambah sikit contoh, tambah sikit huraian ya. Okey. Itu. Ada ujian akhir pengajian. Siapa yang tak lulus, maka dia akan dikenakan tindakan yang merupakan tindakan bertulis yang akan dihantar ke rumah masing-masing. Betul. Yang saya sebut tadi tu tajwid ke, muafiq masbuk ke, kita buat dalam grup ni. Tak? Jadi siapa yang join grup ni dia boleh ikut je. Kita tak ada buat daurah-daurah berbayar ke apa, tak ada. Kita terus dalam ni macam mana kelas darah ni ya. Tak? Siapa yang nak infak, siapa nak bagi sumbangan, sangat-sangat dialukan. Tak ada pun tak ada masalah. Itu saja. Okey, jelas. Sementara kita belum tutup lagi ni, ada soalan kepada saya ataupun doktor? Doktor dia pun nak tanya soalan dengan doktor. Jadi kalau kita dah habis kelas ni pun tak boleh nak tanya pula. Doktor jangan apa tu keluar lagi. Nak tanya. Orang Johor boleh, kalau nak consult boleh pergi jumpa doktor Johor. Johor kat mana tak tahu, lupa dah. Nak JB ke apa? Ke apa? Lupa, Pasir Gudang ke apa? Dah emergency ni. On call doktor.
Okey. Jangan tanya hukum kat doktor, tanya pasal perubatan. Ha. Ya. Ha. Baru laju doktor jawab. InsyaAllah. Nantilah hujung-hujung habis-habis. Habis-habis hujung-hujung buku kitab ni nanti. Sebelum kita khatam nanti kita akan sediakan soalan lah. Kita akan sediakan soalan. InsyaAllah. Baiklah. Okey, kau dah tu dulu. Mana ahli baru dalam grup. Sementara nak tunggu ulang kaji kita yang akan datang daripada awal. Mungkin makan masa lagi. Jadi boleh ulang kaji balik siri yang pertama daripada perbincangan kita menggunakan risalah darah ni. Dan kalau berminat untuk mendapatkan buku rujukan, boleh hubungi wakil-wakil jualan tu lah. Reunion bila Ustaz? Aduh, reunion. Tak tahu lah. Kalau ni nak rabak. Tak tahu reunion. Jangan takut, soalan mudah-mudah je. Kita akan bagi soalan subjektif je, tak bagi objektif. Doktor dah keluar dah. Okey lah, habis lah noh. Jadi bersembang pula dah. Okey. Babak perubatan mungkin doktor boleh bantu, insya-Allah. Cuma mungkin kalau dia lambat reply ke apa, dia sibuk ke apa kan. Tak. Masing-masing dia ada komitmen masing-masing. Bila kita bertanya sesuatu soalan kepada sesuatu orang yang kita rasa orang ni mungkin boleh membantu kita dengan menjawab soalan. Guru-guru selalu pesan jangan kita expect dalam masa terdekat ataupun mendapat respon dengan segera. Mungkin pertama dia pun nak kena rujuk soalan tu daripada kitab ke, daripada orang yang lebih ahli, atau kerana memang dia sibuk dan tak sempat nak jawab, atau memang dia cuba nak jawab, cuma lepas dia baca tu dia ada urusan lain, jadi tangguh sekejap, tangguh terlupa. Kita kena sangka-sangka yang baik. Tak? Dia gitu. InsyaAllah selesailah. Mudah-mudahan Allah beri kita kepahaman, bagi kita kebaikan. Dan Allah terus memberi kita kekuatan untuk berjalan di atas jalan-jalan ilmu, insya-Allah. Ini sebagaimana yang kita dah maklum. Mudah-mudahan berbetulan dengan kehendak Allah. Berbetulan dengan ketentuan Allah, dan moga berjalan dengan lancar, insya-Allah. Terima kasih kepada semua yang selama ini memberikan sokongan. InsyaAllah moga kalian semua diberikan rahmat dan keridaan oleh Allah, dimurahkan, dimakmurkan rezeki dalam kebajikan, dalam keberkatan. InsyaAllah. Maafkan saya anda ada kelemahan, kekurangan, kesilapan. Jadi terima kasih juga kerana tolong mendoakan ayahanda saya. Keadaan nampak dah semakin stabil. Makin stabil. Cuma masih lemah. Terima kasih banyak-banyak. Mudah-mudahan asbab daripada doa
Allah memberikan kebaikan, kesembuhan. Jadi sekadar itu dulu. Salah silap saya mohon maaf. Hargailah nikmat Islam dan iman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha